Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok pula kepada 7.4 teori perlanggaran. Pada saya ini adalah antara topik dalam keadaan tidak balas yang sangat penting. Sangat penting kenapa? Sebab markah dia boleh jadi 5 markah setiap kali soalan ini ditanya. Maksimumnya lah. Okey. So apa yang perlu diketahui daripada topik ini adalah yang pertama, menghuraikan teori perlanggaran. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh tenaga pengaktifan. Dan yang terakhir, mentafsir gambar rajah profil tenaga bagi tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey. So, untuk introductionnya adalah nombor 1, yang pertama, teori kinetik jirim. Ini you belajar di Form 1, tingkatan 1. Masa tingkatan 1 dah belajar tentang teori kinetik jirim. Apa teori kinetik jirim kata? Teori kinetik jirim kata zarah ni sentiasa zarah yang halus dan diskrit ini sentiasa bergerak. In what manner does it bergerak? Kalau dia pepejal, zarah tu bergetar, berputar pada kedudukan yang tetap. So even pen yang saya sedang pegang ini, okay, dia punya atom dekat dalam pen ini, contoh atom dia macam ni kan. Dia bukan duduk diam sahaja. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang lukis dia macam ni kan. Sebab zarah atom dalam pen ini, dia sentiasa bergetar dan dia berputar. Okey? Sebab dia dalam keadaan pepejal. Tapi bila dia cecair macam mana zarah dia? Zarah cecair dia bergerak. Okey. Tapi kalau zarah gas, dia akan bergerak secara bebas ataupun secara rawak. So that is what teori kinetik jirim kata. That zarah yang halus dan diskrit ini sentiasa bergerak. Macam mana dia bergerak itu bergantung kepada keadaan jirim. Kalau pepejal, bergetar dan berputar. Kalau cecair, bergerak. Kalau gas, bergerak bebas atau bergerak secara rawak. Kalau saya nak analogikan manusia, okay, pepejal ni seolah-olah pergerakannya macam you lari setempat. Dia bergetar dan berputar situ sahaja, setempat situ sahaja. Bila dia cecair, you jogging. Itu adalah cecair. Dan bila you gas, dia adalah contoh lari pecut. Dia bergerak sangat laju, betul? Dia bergerak bebas. Lari lintang pukang. That's what gas is about. Okay? So, itu satu konsep teori kinetik jirim. So, bila zarah ini sentiasa bergerak, akan berlaku perlanggaran lah. Okay? Zarah ini akan berlanggar antara satu sama lain. Bila zarah ni berlanggar, akan berlaku pemindahan tenaga. Okay. So, pindahkan tenaga daripada zarah yang bergerak cepat tu, dia akan pindahkan tenaga kepada zarah yang bergerak perlahan. So, zarah yang bergerak perlahan ni tadi, tenaga kinetik dia meningkat lah. So, dia ulang-ulang proses yang sama. Jadi, tenaga kinetik yang ada ni, dia takkan sama dan dia sentiasa berubah. Okay? Dan inilah yang kita panggil sebagai teori perlanggaran. Teori perlanggaran kata apa? Teori pelanggaran kata kalau zarah tu berlanggar, maksudnya dia berinteraksi, menyebabkan tindak balas itu berlaku. Okey? Bila tindak balas berlaku, wujudlah hasil tindak balas. Okey? So, apa teori pelanggaran kata? Teori pelanggaran kata zarah bahan tindak balas tu dia mesti berlanggar antara satu sama lain untuk tindak balas tu berlaku. Kalau tak berlanggar, diam aja, tak berlakulah tindak balas itu. Tapi kadar tindak balas, how cepat, how lambat sesuatu tindak balas itu berlaku bergantung kepada perlanggaran berkesan frekuensi. How frequent, how kerap perlanggaran berkesan itu berlaku. Kalau kerap berlaku perlanggaran berkesan, maksudnya kadar tindak balas itu tinggilah. Okey. On the other hand pula, bukan semua perlanggaran akan menyebabkan tindak balas berlaku. Syarat dia memang kena berlanggar. Okey, syarat dia memang kena berlanggar. Tapi ada pula syarat lain. Bila berlanggar tu apa syarat dia? Okey, untuk berlakunya tindak balas, perlanggaran berkesan mesti berlaku. Macam mana berlaku pelanggaran berkesan?
that zarah bahan tindak balas mesti ada tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan. Itu satu syarat. Ini syarat yang pertama. Okey, bahan tindak balas tu mesti mempunyai tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan. Syarat yang kedua adalah mesti berlanggar pada orientasi yang betul. Okey. So, kalau saya refresh balik tadi, teori kinetik Jirim kata zarah yang halus dan diskret ini sentiasa bergerak. So, bila dia sentiasa bergerak, akan berlaku perlanggaran. Bila berlaku perlanggaran, teori pelanggaran kata akan berlaku tindak balas. Okey, tapi nak berlaku tindak balas ini ada syarat dia. Nak berlaku tindak balas ini mesti berlaku pelanggaran yang berkesan. Macam mana nak berlaku pelanggaran yang berkesan? Okey, bahan tindak balas. Kita talk about bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas tu mempunyai tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan. Dan mesti berlanggar pada orientasi yang betul. Okey, so apa benda tenaga pengaktifan ni? Tenaga pengaktifan, kalau saya boleh analogikan, dia macam, okey, macam you all masa nak masuk tingkatan 4. Mesti sekolah masing-masing letakkan syarat untuk you masuk kelas sains student. Contoh, syarat dia, you mesti dapat sekurang-kurangnya C dalam maths dengan sains. Baru you boleh masuk kelas sains. Betul? Okey, kalau itu syarat dia, macam itulah konsep tenaga pengaktifan ni. Tenaga bahan tindak balas. Dia kena ada contoh amount yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan tu untuk berlakunya pelanggaran berkesan. Macam you all lah. So kalau you all dapat, contoh you all punya keputusan adalah A dengan A. Maths you A, Science you pun A. So layaklah you masuk ke kelas Science student. Okay. Macam mana kalau you punya keputusan adalah contoh C dengan D. Salah satu subjek tu D. Jadi you tak melepasi syarat tu, betul? So jadi you tak dapatlah mengatasi tenaga pengaktifan tu. Nilai you tak sama. Tak dapat sama macam tenaga pengaktifan syarat tu tadi. So you kena sekurang-kurangnya, kalau kita analogikan, you kena sekurang-kurangnya dapat C dengan C untuk masuk kelas sains tulen. Samalah konsepnya untuk bahan tindak balas. Okay, so kita tengok macam mana apa yang buku teks terangkan tentang tenaga pengaktifan. Okay, so tenaga pengaktifan, zarah bahan tindak balas perlu mempunyai tenaga yang mencukupi untuk memulakan tindak balas. Dalam erti kata lain, tenaga pengaktifan diperlukan untuk memulakan tindak balas. Okay, kalau saya bagi definisi, tenaga pengaktifan adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh bahan tindak balas untuk melakukan tindak balas dan membentuk hasil tindak balas. Okey? Dia adalah syarat minimum. Tapi kita tak gunalah istilah syarat. Dia punya istilah adalah tenaga lah, because it is a tenaga. Tenaga minimum yang diperlukan. Ni macam gambar ni kan. Contohlah, kalau kuda ni, dia punya tenaga tak cukup dan dia tak boleh melepasi this bar. Tak boleh melepasi this bar, dia tak dikira macam mana kira permainan equestrian ni. Dia tak adalah mata dekat sini, betul tak? So dia tidak melepasi tenaga pengaktifan tu. Nilai tenaga dia tak sama macam tenaga pengaktifan, iaitu bar ni. Okay, so dia tak dapatlah menghasilkan hasil tindak balas. Macam itulah. Okay. Kenapa nak kena ada tenaga minimum untuk bahan tindak balas ni? Sebab that tenaga itu gunanya adalah untuk pecahkan ikatan dalam zarah bahan tindak balas. Okey, contohlah saya bagi. Katalah gas hidrogen nak bertindak balas dengan gas klorin untuk hasilkan gas hidrogen klorida. Okey? So kita ada
hidrogen dengan klorin. Okey. Ni klorin Saya tak tahu lah you nampak ke tak. Saya padam balik. Ini klorin. Okey. So in order to form HCl, apa perlu berlaku? Yang ini perlu diputuskan. Betul tak? So you nak putuskan ikatan ini, you perlukan dat tenaga tu lah. Dat tenaga minimum. Bila you dah putuskan, baru mereka ni tinggal seorang-seorang kan. Contoh, saya tukar colour supaya you nampak. Ini contoh saya tukar colour. Okay. Nampak ni. So, bila this hydrogen dah tinggal seketul macam ni, another hydrogen pun dah tinggal seketul macam ni, this chlorine dah tinggal seketul macam ni, chlorine ni tinggal seketul macam ni, then only they can come together untuk bentuk hydrogen klorida ni. Dia boleh come together. Selagi you tak putuskan ikatan ini, this ikatan ni tak diputuskan, that means you don't have enough tenaga untuk putuskan that ikatan, macam mana nak membentuk hasil? So that is why tenaga pengaktifan adalah tenaga minimum yang siapa perlukan? Bahan tindak balas lah. Perlukan untuk buat apa? Untuk pecahkan ikatan dia. Sebab apa dia nak kena pecahkan ikatan? Sebab dia nak buat tindak balas tu. Kenapa dia nak buat tindak balas tu? Sebab dia nak membentuk hasil tindak balas. Okay? So, kalau kita tengok kepada tindak balas eksotermik dan endotermik yang you dah pelajari di tingkatan 3, eksotermik adalah tindakan yang tindak balas yang bebaskan haba, betul? Yang endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba. Okey? So, dia punya rajah profil tenaga yang macam ada bukit ni. Okey? So, dalam rajah profil tenaga, you boleh nampak tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan berkaitan dengan bahan tindak balas. Jadi, kita tengok kat mana ada bahan tindak balas. Sampai ke puncak tu. Sampai ke puncak. This is tenaga pengaktifan. Again, daripada bahan tindak balas. Okay, daripada bahan tindak balas sampai ke puncak ini. This is amount of tenaga pengaktifan. Okey, contoh. Katalah tenaga pengaktifan ini 100 kilojoule. Kalau dia 100 kilojoule dan bahan ini mempunyai contoh 99 kilojoule. Ni benda bulat-bulat ni, dia ada 99 kilojoule tenaga sahaja. Dia tak capai tenaga pengaktifan ni, dia tak capai tenaga minimum ni. Jadi tak bolehlah membentuk tindak balas. Syarat dia mesti yang macam mana? Syaratnya, this bahan ni, yang benda bulat-bulat ni, yang saya lukis ni, dia pun kena capai sama ada 100 atau beyond 100. Kalau dia dah ada 100 pun dah cukup dah mencapai hasil, membentuk tindak balas dan membentuk hasil tindak balas tu. Sama lah juga untuk endotermik. Tak kisahlah macam mana bukit tu. Yang kita tengok, fokus kita adalah pada bahan tindak balas ni. Kat mana bahan tindak balas kita? Okay, dekat mana bahan tindak balas kita? Pergi sampai ke puncak. This is the amount of tenaga pengaktifan yang biasanya kita bagi simbol dia sebagai EA. Okay. So, dalam tindak balas eksotermik, jumlah tenaga, jumlah tenaga bahan tindak balas melebihi jumlah tenaga hasil tindak balas. Apa maksudnya kat sini? Kalau saya bubuh nilai, maybe you lebih senang nampak. Ini contohnya 40 kilojoule. Nampak tak hasil dia kat mana? Hasil dia mesti kat bawah. Ini eksotermik. Eksotermik mesti macam ni. Bahan dekat atas, hasil dekat bawah. Contoh yang ni 20. Ini maksud dia. Jumlah tenaga bahan tindak balas ni adalah melebihi jumlah tenaga hasil tindak balas. Gitulah maksud dia. Okey. Kalau endotermik pula terbalik. Endotermik, jumlah tenaga hasil tindak balas yang lagi banyak daripada jumlah tenaga bahan tindak balas. Okey?
So yang ini you akan jumpa lagi insya-Allah dalam chapter 3 form 5. Okay, yang menerangkan tentang tindak balas eksotermik dan endotermik ni dari segi haba dia lah. Okay, tadi kita ada sebut ada 2 syarat untuk berlaku pelanggaran berkesan. Nombor 1, mesti ada tenaga minimum yang tenaga bahan tindak balas itu sama ataupun lebih daripada tenaga pengaktifan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah orientasi pelanggaran. Bila zarah itu berlanggar, mesti pada orientasi. Maksudnya kedudukan, formation. Formation yang betul. Contoh dalam situasi ni. Ni yang hijau-hijau ni. Nampak ke? Yang hijau ni. Okey. Dia nak berlanggar dengan yang pink ni. Okey. Dia berlanggar macam tu. Berlakulah tindak balas. Sebab orientasi dia betul. Okey. Orientasi dia betul. Tapi untuk di second one, nampak tak hijau ni macam mana? Hijau ni macam ni. Yang pink ni pula macam ni. Orientasi dia tak betul. Orientasi salah. So, berlaku tak tindak balas? Tak berlaku. Sebab syarat dia mesti ada dua-dua. You punya tenaga bahan tindak balas itu sama atau melebihi tenaga pengaktifan. Kalau dah capai yang itu, tengok pula orientasi dia betul tak? Kalau orientasi betul, barulah berlakunya pelanggaran berkesan yang menghasilkan tindak balas. Okey, so saya berhenti video ini di sini. Okey, sebab ini adalah pengenalan kepada teori pelanggaran. Selepas ini kita akan tengok macam mana pelanggaran berkesan ini beri impak kepada kadar tindak balas bergantung kepada 4 faktor itu. 4 faktor KSSM itu. Okey, see you in the next video. Bye-bye.